A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor, selamat datang. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya pada pagi ini dalam siri Jom Takmir dengan kerjasama Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru, yang mana kalau siri dengan saya ini tak lain tak bukan, kita akan terus menyambung bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, yang mana yang lepas, pada siri yang lepas kita telah pun selesai membicarakan pada bab yang pertama, iaitu bab yang menceritakan tentang ciptaan tubuh badan baginda Nabi SAW. Maka selesai pada bab yang pertama, kita masuk pada bab yang kedua pada minggu ini, yang menceritakan tentang babu mahja'a fi khatam nubuwah, bab yang menceritakan tentang khatam nubuwah Rasulullah SAW. Apa itu khatam nubuwah? Jom kita baca. Jadi kalau yang ada kitab ini boleh buka muka surat 16. Kitab ni kalau yang sama dengan saya lah. Kalau ada kitab tapi tak sama cetakannya, buka juga bab yang kedua tentang bab khatam nubuwah, tanda kenabian yang ada pada tubuh badan baginda Nabi SAW yang mulia. Baik, tengok pada muka surat 16 pada hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. An Ja'dil bin Abdul Rahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waj'un famasaha ra'si wa da'a lil bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa zuhri fanazartu ila al khatami baina katifai fa iza huwa mislu dhirrul hajalah. Daripada Sayyidina Ja'din bin Abdul Rahman, ia berkata, aku mendengar Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu bercerita. Ia berkata, makcikku sebelah ibuku telah membawaku kepada baginda Nabi SAW. Ini diceritakan oleh Sayyidina Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu ketika dia masih kecil. Dia sakit, tak sihat. Jadi makcik dia ni bawa pergi jumpa dengan baginda Nabi SAW. Pasti ada kita tertanya-tanya, kalau sakit kenapa bawa jumpa Nabi? Kita tak tahu betapa istimewanya hubungan orang Madinah dengan baginda Nabi SAW. Mereka itu, keikatan mereka, kebergantungan mereka, kasih sayang mereka dengan Nabi itu luar biasa, sehingga kan apa sahaja yang terkait tentang hubungan kehidupan mereka, baik urusan agama mereka ataupun urusan keduniaan mereka ataupun urusan kehidupan seharian mereka, semuanya itu dirujuk kepada baginda Nabi SAW. Sehingga kan anak yang sakit juga dibawa bertemu dengan Nabi SAW. Ya, kalau sakit jumpa doktor, kalau sakit juga kan jumpa Pak Tabib. Tetapi sebelum bertemu dengan Pak Tabib ataupun ikhtiar yang lain, orang Madinah kalau sakit, terutama dalam kisah Yazid bin Sa'ib bin Sa'id ini, Sa'ib bin Yazid ini menceritakan bagaimana makcik dia ketika dia sakit dibawa bertemu kali pertamanya, ikhtiarnya, asbabnya itu kepada junjungan besar baginda Nabi SAW. Baik. Lalu berkata ketika bertemu, wahai Rasulullah, anak saudaraku ini sakit. Nabi tak kata, lah kalau sakit kenapa jumpa saya? Kalau sakit dia pergi hospital, kalau sakit dia pergi klinik, ataupun kalau sakit dia pergi jumpa doktor, jumpa tabib, kan? Tapi Nabi tak kata begitu. Nabi kata apa? Kemudian baginda Nabi SAW famasaha ra'si, menyapu kepalaku, dan basuh usap kepala dan mendoakan keberkatan untukku. Dia kata, mana sakit sini? Dia pun sapu kepala, doakan moga cepat sihat, begini, mendoakan keberkatan anak ini. Kemudian dan berwuduk. Lepas Nabi sapu kepala, Nabi doa tentang keberkatan, doa bagi sihat dan sebagainya. Kata Sa'ib bin Yazid, Nabi berwuduk. Lalu aku minum dari bekas wuduk baginda Nabi SAW. Jadi kata para ulama, sama ada ketika Nabi berwuduk
kesan ataupun lebihan daripada air wuduk itu ditadah. Lebihan daripada wuduk Nabi SAW, apa yang dibuat? Diminum air lebihan wuduk Nabi SAW. Baginda Nabi SAW, setelah itu aku berdiri di belakang baginda Nabi SAW. Aku memandang kepada khatam, yakni tanda kenabian yang ada di antara kedua bahu Nabi SAW. Bentuk khatam itu seperti sebesar telur burung hajalah. Kalau kita lihat dalam nota nombor 8, di bawah itu sejenis burung sebesar burung merpati. Burung hajalah ini bentuk dia, besar dia, rupa dia macam burung merpati. Telur burung merpati ataupun telur burung hajalah, tak besar kan. Jadi dia macam satu tanda lahir. Boleh kita katakan daging lah yang tersembul sekeluar, yang berbentuk sedikit dan ada tandanya. Sebahagian mengatakan ada tulisan-tulisan yang tertentu, Allahu wahdahu la syarikalah kan. Ada beberapa pandangan mengatakan bahawa tulisan-tulisan tersebut yang ditulis sebagai khatam nubuwah itu tidak dibincangkan di sini, tetapi nak beritahu tandanya itu ada, dan tebalnya ataupun daging yang terkeluar itu seakan-akan bonjolnya seperti telur burung hajalah ataupun burung yang menyerupai burung merpati. Nabi usap kepala dia, Nabi doakan dia, kemudian Nabi berwuduk, kemudian air lebihan wuduk Nabi itu diminum, dan Nabi tak marah pun, apa minum air saya ni tak ada berkat, tak ada begitu. Itulah yang diamalkan oleh ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan sidang penonton, mengambil barakah ataupun bertabarruk dengan orang-orang yang soleh. Kerana apa? Kerana mereka itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jasad mereka, lisan mereka, amalan mereka itu dengan menumpang keberkatan mereka, memberi berkat kepada anak-anak. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, bukan hanya pada zaman sahabat, zaman tok nenek kita dulu pun kan, nak kahwin jumpa tok guru nak buat majlis apa semua jumpa tok guru, nak cari jodoh, nak pergi musafir, tanya tok guru hari apa yang sesuai kita nak pergi musafir ni dapat anak, nak bagi nama anak pun jumpa dengan orang-orang alim, nak tahnik dan sebagainya. Semua itu apa? Ia mengambil keberkatan mereka daripada perbuatan para sahabat yang buat kepada Nabi SAW. Nak bagi nama, nak lahir. Kalau nanti kat belakang nanti ada juga cerita tentang bagaimana orang ataupun seorang perempuan yang ada hasil buah-buahan itu dibawakan kepada Nabi SAW. Itu memang amalan yang kita buat oleh tok-tok nenek kita dulu kan, yang berpandangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Okay, saya ingat dulu kalau orang hasil pertama lah ya, baik tanam padi ke, tanam buah ke, tanam apa pun, hasil pertama tu dibawa pada siapa? Bawa pada orang alim, bawa pada orang warak kan. Untuk apa? Untuk menambah keberkatan. Jadi kalau ada orang yang tak percaya pasal keberkatan tu, biarlah pada dia. Dia bukan urusan kita lah ya. Kita mengambil keberkatan macam mana sahabat buat dengan Nabi, maka begitu juga ahli sunnah berpandangan kita buat dengan orang yang soleh, mengambil keberkatan mereka macam yang diceritakan. Jadi dalam hadis pertama ni cerita khatam nubuwah yang ada dekat belakang Nabi, yang kedua cerita bagaimana para sahabat dahulu mengambil keberkatan daripada badan ataupun tubuh jasad yang mulia junjungan besar baginda Nabi SAW. Tak hanya minta doa, tetapi minta keberkatan yang ada pada jasad baginda Nabi SAW. Baik. Hadis yang ke-17. Haddatsana Ayub Ibnu Jabir an Sima' bin Harb an Jabir bin Samurah qala ra'aitu khatama baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wuddatan hamra misla baydatil hamamah. Daripada Sima' bin Harb, daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat khatam, yakni tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda Nabi SAW. Bentuknya seperti gumpalan sepotong daging yang berwarna merah seperti sebesar telur burung merpati. Kan? Burung merpati ni telur. Bukan telur tu sebiji-sebiji, tuan-tuan bayangkan. Tidak. Gumpalannya.
tersembul lah ya, kata orang mudah nak faham, tersembul keluar macam tanda lahir. Dia macam tanda lahir. Kalau tuan-tuan tengok kadang-kadang tanda lahir kan, macam tanda BCG. Pernah kena BCG tak? Timbul kan. Begitu satu tanda yang keluar, yang ada pada badan Nabi SAW, yang terletaknya pada belakang. Kat mana tuan-tuan? Kat belakang ni, di antara dua bahu ni. Sebagai mengatakan di bawah sikit dan dia belah kiri sikit, dia dekat dengan hati, dekat belah belakang. Okey, ada beberapa tempat yang dikatakan, yang kita akan bahaskan dalam ni. Okey, siapa orang pertama yang nampak tanda ni? Sebagai mengatakan Bukhairah, ketika dia melihat Nabi SAW datang untuk berdagang di Syam ketika itu, mengikuti rombongan Abu Talib. Jadi bila dia tengok ada awan memayungi Nabi kan, panjanglah cerita tu kan, kalau kita biasa dengar lah ya, bila dibuka belakang badan Nabi SAW, melihat tanda kenabian tersebut. Okay. Jadi warnanya kemerah-merahan, tapi nanti kat belakang kita akan baca dia kata apa, warnanya merah tapi dia ada bulu-bulu halus. Jadi untuk pertama dan awalnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat bayangkan satu tanda yang ada belakang badan Nabi, yang tersembul keluar, yang boleh dilihat dan boleh dirasa, dia punya fizikalnya itu berwarna merah, dia punya tersembulnya itu ataupun terkeluarnya itu, dagingnya itu seperti telur burung merpati. Boleh google sekarang macam mana bentuk telur burung merpati. Okey, tak dapat bayang lah Ustaz. Jangan risau, nanti kita masuk syurga dengan Nabi SAW, jumpa dengan Rasulullah, tanya, wahai Rasulullah, dulu saya dekat dunia ada belajar syama'il tentang tanda kenabian, boleh tak saya nak minta izin Tuan untuk saya melihat sendiri tanda kenabian tersebut? Mudah-mudahan kan, selama ni kita hanya belajar tentang apa ni, ilmunya saja, dengannya saja. Nanti dekat syurga mudah-mudahan dapatlah kita lihat jasadnya, tuannya dan tanda kenabian yang ada pada yang mulia itu, insya-Allah. Baik, seterusnya hadis yang ke-18. An Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaisah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifai min qurbihi la fa'altu yaqulu li Sa'd bin Mu'az yawma mat ihtazallahu arsyur rahman. Menarik hadis ni. Daripada Qatadah, daripada neneknya Rumaisah, yakni nenek kepada Hashim, ia berkata, aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, ketika itu aku duduk berdampingan dengan baginda Nabi SAW dan keadaan aku dengan Nabi terlalu dekat ketika itu. Masa tu dia kata Sayyidina Rumaisah, dia kata masa tu aku ada dengan Nabi, duduk dekat betul dengan Nabi, aku betul-betul berada di belakang Nabi, kata Rumaisah. Yang dia nak ceritakan, seandainya aku ingin mengucup khatam kenabian itu yang ada di antara kedua-dua bahu baginda, kerana terlalu dekatnya kedudukan aku dengan baginda, tentu akan aku lakukan. Dia nak cerita dengan kita, ketika itu saya dekat betul dengan Rasulullah, dan saya nampak sehingga dekatnya saya itu belakang Nabi, sehingga saya boleh nampak khatam nubuwah yang ada pada badan Nabi SAW. Dan kalaulah saya nak cium khatam nubuwah tersebut, maka saya boleh lakukan, nak beritahu dekatnya saya dengan Nabi ketika itu. Ketika mana? Kata Rumaisah, ketika Nabi mengungkapkan satu ungkapan yang besar maksudnya. Kata Nabi SAW, yang ditujukan satu kata-katanya kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az pada hari beliau meninggal dunia, telah bergoncang arasy Allah, ihtazalah arsyur rahman. Pada hari syahidnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, maka bergoncang dan bergegarlah arasy Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih disebabkan kematian Sa'ad. Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, dia orang Ansar, orang Madinah daripada suku kaum Aus. Dia ni masuk Islam tak lama. Dia masuk Islam umur dia 31 tahun. Dia syahid pada usia dia 37 tahun. Dalam sirah begitulah umurnya. Jadi lebih kurang 6 tahun, 7 tahun tak sampai dia berada dalam Islam, tetapi ketika hari kematiannya bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa?
kerana seluruh penghuni langit ketika itu bersedia, bergembira, suka untuk menyambut kedatangan dan kembalinya roh Sa'ad bin Mu'az menuju ke Rafiqul A'la, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan rajinlah baca kisah peperangan Badar, maka kerana kata-kata Sa'ad inilah yang membuatkan Nabi SAW tenang. Kan masa tu genting, Nabi tanya macam mana kita ni nak tahan, asalnya kumpulan dagang Abu Sufyan dah terlepas, tentera musyrikin daripada Mekah dah datang nak perang kita. Kita ni kelengkapan tak cukup, tak banyak, jauh daripada Madinah, orang pun tak ramai, kuda ada 2 saja, pedang pun tak banyak, perisai pun tak banyak, baju besi pun tak banyak. Kita nak balik ke, kita nak perang ni macam mana? Kan, seorang muhajirin bangun. Kan kalau tuan-tuan tengoklah saya punya cerita yang lepas-lepas, ada saya cerita tentang kisah Miqdad. Kan, bangun. Kan, beberapa orang muhajirin, sebagian mengatakan 3 orang muhajirin bangun dengan yakinnya, kita lawan Rasulullah, kita perang. Kan, Nabi masih lagi tak puas hati. Kerana apa? Nabi menunggu jawapan daripada kaum Ansar. Kerana apa? Kerana perjanjian Nabi dengan orang Ansar, dengan orang Madinah, mereka akan mempertahankan Nabi dalam Madinah, dalam Bai'atul Aqabah pertama dan kedua. Kan, tetapi kalau luar Madinah tak masuk dalam perjanjian. Sebab apa? Badar bukan dalam Madinah. Lalu Nabi nak kepastian, apakah pandangan kalian? Akhirnya siapa yang bangun, tuan-tuan? Sa'ad bin Mu'az yang bangun. Kan, wahai Rasulullah, bagi jaminan, aku percaya orang Ansar yang hadir di sini semuanya akan ikut apa yang kau kata. Perang, kan? Lawan. Dan aku percaya sebahagian daripada kami ini tertinggal di Madinah kerana tak tahu yang kita akan berperang. Kalaulah mereka tahu kita akan berperang pada hari ini, aku percaya wahai Rasulullah, seluruh orang Ansar akan keluar bersama dengan kita pada hari ini. Nabi bila dengar ucapan Saidina Sa'ad bin Mu'az daripada Ansar itu, Nabi tersenyum gembira. Maksudnya apa? Dalam keadaan genting itu, Nabi ada sokongan yang solid daripada para sahabat, baik sahabat Muhajirin ataupun sahabat Ansar. Kata-kata yang menyenangkan hati manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masakan tidak hari kematiannya bergegarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita ni pangkat besar mana, tuan-tuan? Terkenal kita ni terkenal macam mana, tuan-tuan? Besar mana gaji kita, tuan-tuan? Kalau kita mati, bergegar mana kampung kita, tuan-tuan? Bergegarlah sekejap. Dah meninggal, dah Ustaz Kamarul, masuklah Facebook, WhatsApp group. Berapa hari, tuan-tuan? Paling lama 3 hari. Kalau seminggu tu dah lama sangat. Jangan kata langit. Taman perumahan pun tak bergegar rasanya. Kan, jangan kata satu jabatan ni, bahagian saya pun tak bergegar agaknya. Nak beritahu kita ni masuk Islam lama daripada kecil, dah puluh-puluh tahun dalam Islam. Kita mati belum tentu bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Sa'ad hanya perlu 6 tahun kecintaan, pengorbanan, kasih sayang, jiwa raga yang diserahkan kepada Nabi dan agama Allah Subhanahu wa taala, membuatkan kata Nabi pada hari kematian Sa'ad bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan seterusnya pada hadis yang ke-19, yang saya fikir hadis yang terakhir untuk episod kali ini. Seronok kan? Kata orang tengah seronok tu yang kita kena berhenti. Jadi kena jumpalah minggu depan ni tak? Jadi hadis yang terakhir untuk minggu ni tentang khatam nubuah. Hadis yang ke-19. An Umar bin Abdullah Maula Ghufrah qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadits bi tulihi wa qala baina katifai khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Daripada Ibrahim bin Muhammad ni saya dah ceritakan yang lepas. Siapa Ibrahim bin Muhammad ni? Anak tiri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Daripada salah seorang anak keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, ia berkata, apabila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah menceritakan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibrahim bin Muhammad ini dia anak tiri Sayyidina Ali lah. Lepas Sayyidina Ali kehilangan kewafatan Sayyidina Fatimah,
Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Sayyidina Ali ada berkahwin dengan beberapa perempuan dalam beberapa siri perkahwinan. Dalam salah satu daripada perkahwinan itu Sayyidina Ali kahwin dengan seorang perempuan yang ada anak yang namanya Ibrahim bin Muhammad. Dia yang meriwayatkan tentang hadis ni. Dia kata apa? Ayah tiri saya Sayyidina Ali ni, dia kalau cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan cerita dengan cerita yang sangat panjang lebar. Kan menjadi sebagai satu tradisi bagi kanak-kanak ketika itu yang tak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tanya cerita, Nabi ni suka makan apa Nabi ni macam mana orangnya. Bagaimana didikan orang dahulu, yang mana kanak-kanak itu selalu diceritakan tentang nabi-nabi mereka. Dan dia berkata di antara kedua bahu, kata Sayyidina Ali ni kalau cerita panjang lebar pasal Nabi, dan aku ingat dia akan ceritakan satu perkara di antara dua bahu Nabi SAW, di bahagian belakangnya itu ada satu tanda yang khatam nubuwah, yakni tanda yang ada bagi seluruh Nabi. Okey, kata Sayyidina Ali, seluruh Nabi, setiap yang diangkat menjadi Rasul dan Nabi itu ada tanda pada badan mereka. Ada cop dia. Ni Nabi, ni Nabi. Okey. Cumanya dalam pandangan para ulama, nabi-nabi yang lain selain daripada Nabi SAW, tanda mereka di mana? Tanda mereka di tangan kanan mereka. Bagaimana mengatakan di sini di tapak tangan, bagaimana di belakang tapak tangan. Okey, di tangan lah. Pokoknya di tangan kanan. Kecuali Nabi SAW, tandanya di belakang badan bagi Nabi SAW. Okey, ada hikmahnya. Okey. Baik. Jadi saya fikir setakat satu hadis, dua hadis, tiga hadis, 4 hadis. Minggu ni kita masuk 4 hadis pertama untuk khatam nubuwah. Mudah-mudahan ia memberi kita satu yang dah tahu, tambah tahu, yang kali pertama dengar tahu bahawa dekat badan Nabi SAW itu sendiri ada satu tanda yang dipanggil sebagai tanda kenabian yang dibahaskan dalam bab ini, yang akan kita bacakan lagi nanti lepas ni beberapa hadis lagi tentang tajuk ini. Mudah-mudahan memberi tambah lagi rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi saya fikir setakat itu sahaja. Mudah-mudahan memberi manfaat. Sekian, terima kasih saya ucapkan kerana bersama dengan kita. Jumpa lagi pada siri yang akan datang, hari dan waktu yang sama. Terima kasih atas perhatian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.